Tajuk yang diamanahkan kepada saya pada pagi ini adalah musibah tanpa jangka. Musibah tanpa jangka. Untuk membahaskan tajuk pada pagi yang berbahagia ni, saya akan bahaskan daripada 3 bab. 3 bab jadi maknanya kuliah kita pada pagi yang berbahagia ni dia dalam lingkungan 3 bab yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita solat subuh secara berjamaah. Kemudian pagi ini kita sulamkan dengan majlis ilmu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diamanahkan kepada saya pada pagi ini adalah musibah tanpa jangka. Musibah tanpa jangka. Untuk membahaskan tajuk pada pagi yang berbahagia ni, saya akan bahaskan daripada 3 bab. 3 bab jadi maknanya kuliah kita pada pagi yang berbahagia ni dia dalam lingkungan 3 bab yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Okey. Kita terus kepada bab yang pertama pada bab yang pertama. Bab yang pertama, di dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan peraturan alam dan benda tu real dan wujud. Peraturan alam ataupun sifir alam dalam bahasa Arab disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah ini bab pertama kita nak faham. Dalam kehidupan kita ni real, betul, wujud apa yang disebut sebagai peraturan alam ataupun sunnatullah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Peraturan alam yang Allah jadikan kepada umat-umat yang terdahulu, dan kamu tidak akan mendapati peraturan alam ini berubah-ubah. Jadi Allah sebut dalam Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa peraturan alam ni berubah-ubah. Okey. Peraturan alam ni dalam bab yang pertama dia ada 2 bentuk. Dia ada 2 bentuk. Peraturan alam ni dia ada 2 bentuk. Yang pertama, ada yang berbentuk alami ataupun dalam bahasa moden disebut sebagai law of nature. Law of nature memang wujud dan benda itu takkan berubah. Apa yang bentuk alami ataupun law of nature ni, contohnya benda yang kita boleh jangka. Contoh api itu dia membakar, sifat api itu panas. Itu law of nature. Hari ini kita nyalakan api dekat Selangor, api yang sama dinyalakan dekat Johor ke Kelantan ke Perlis ke, sama dia panas. Api yang berada di UK sekarang musim sejuk, di US dia tetap panas sama. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa
peraturan alam ini berubah-ubah. Ni dipanggil law of nature ataupun alami. Jadi peraturan alam ataupun sunatullah ni dia ada satu yang berbentuk alami ataupun berbentuk law of nature yang kita boleh jangka, kan, yang kita boleh jangka. Sebab tu disuruh kita peka melihat alam diri kita. Contoh macam diri kita sebagai manusia, kan, sunatullah dia apa? Manusia ni dia ada aging proses, dia ada proses penuaan, kan. Kalau kita tengok hari ni keliling kita tak ada siapa pun yang tak tua. Itu law of nature, aging proses tu tak ada. Okey, hari ni katakan di depan saya, katakan umur kita 30-an, 40-an, kan? Mungkin 50-an. Law of nature kita boleh jangka, benda kita boleh jangka apa dia. Oh, biasanya orang umur 50 ni biasanya kadang-kadang kalau tak jaga boleh kena kencing manis, kena darah tinggi, kena jantung. Jadi kalau law of nature ni kita faham, aging proses umur 50, 60 biasanya ada itu. Jadi orang yang umur 30 kalau dia boleh jangka benda itu, dari 30 dia dah jaga dah. Sebab benda itu law of nature. Aging proses tetap wujud, tapi maknanya apa usaha kita, benda yang kita boleh jangka, macam aging proses penuaan. Apa contohnya? Biasanya kalau taburan hujan, kita cerita pasal banjir baru-baru ni, taburan hujan tu lebih, maka dia boleh menjadi banjir. Biasanya di beberapa tempat tiap-tiap tahun berulang benda itu. Ini kan benda kita jangka. Dan walan tajidani sunnatillahi tabdila, kamu takkan jumpa sunatullah tu berubah-ubah. Air taburan hujan banyak di Filipina boleh banjir. Taburan hujan banyak dekat US boleh banjir. Taburan hujan banyak dekat Selangor boleh banjir. Benda yang boleh jangka, itu sunatullah. Itu yang pertama, dipanggil law of nature ataupun alami. Yang keduanya, benda sunatullah ni benda yang dipanggil sebab musabab, ataupun dalam bahasa moden dipanggil cause and effect. Cause and effect ni benda yang setelah kita tahu benda law of nature, cause and effect ataupun sebab musabab, benda yang boleh kita usahakan pula. Okey, contoh kita biasa dengar perkataan yang cukup terkenal dalam bahasa Arab, manjada wajada, siapa berusaha dia akan dapat. Itu cause and effect ataupun sebab musabab. Itu adalah maknanya sunnatullah, peraturan alam. Orang berusaha dia akan dapat. Jadi dalam sunatullah ataupun peraturan alam ni, dua benda penting kita kena faham. Satu, wujudnya real, dia bukan persepsi, real. Satu, wujudnya alami ataupun law of nature. Yang keduanya, wujudnya sebab musabab ataupun cause and effect. Benda yang kita boleh jangka, kemudian benda yang kita usahakan. Benda yang kita boleh jangka, benda yang kita usahakan. Benda yang kita boleh jangka, benda yang kita usahakan. Dua benda ni. Dan mari kita lihat satu tokoh yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, iaitu satu orang yang bernama Zulqarnain. Ini surah, kalau kita baca surah Kahfi, satu hari orang ahli kitab dia berbual-bual di antara mereka. Dia kata apa? Kalau betul Muhammad tu Nabi, kita nak tanya dia tiga soalan. Dua dia mesti boleh jawab, satu dia tak boleh jawab. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga, dia penipu, dia bohong. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga, kita nak tanya dia tiga soalan, dua mesti boleh jawab. Kalau dia tak boleh jawab, maknanya pun dia penipu. Jadi kita nak tanya Muhammad ni, ahli kitab, apa dia nak tanya? Tiga benda. Pertama, dia tanya pasal Ashabul Kahfi. Yang kedua, dia tanya pasal Zulqarnain.
Dan yang ketiga, dia tanya pasal roh. Roh. Maka ketika ditanya kepada Nabi SAW, ketika ditanya kepada Nabi mengenai Ashabul Kahfi, maka turun ayat dalam surah Kahfi cerita mengenai Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah golongan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, lalu Allah tambah keimanan mereka, wazid, Allah tambah hidayah kepada mereka. Mana Ashabul Kahfi? Ui, Nabi boleh jawab. Yang kedua, ditanya pasal Zulkarnain, maka Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat, Nabi boleh jawab. Yang ketiga, kita tengok Muhammad boleh jawab ke tak? Kalau dia boleh jawab, maknanya dia penipu pula. Dia mesti tak boleh jawab soalan ketiga. Dia tanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad mengenai ruh. Maka Nabi kata apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh aku tak tahu, dia urusan Tuhan. Betul Muhammad Nabi. Okey, kita balik pada perkongsian kita dalam bab pertama, sunatullah Zulkarnain. Untuk kita faham timeline dia, masa dia bila Zulkarnain ni, dia ada khilaf. Ada yang berpendapat Zulkarnain adalah Alexander the Great. Kalau dia Alexander the Great, 300 tahun sebelum Masihi. 300 tahun sebelum Masihi. Kita 2022 kan? 300 tahun sebelum Masihi. Pendapat kedua, Zulkarnain ni adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Perbahasan ulama antara Alexander the Great dan juga Cyrus the Great, banyak ulama sirah meyakini bahawa yang disebut dalam Quran sebagai Zulkarnain adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great berasal daripada Parsi, Alexander the Great daripada barat lah. Ini dua tokoh. Saya sendiri, saya berpendapat bahawa dia adalah Cyrus the Great. Sebab kalau ikut yang beriman menyembah Allah adalah Cyrus the Great. Alexander the Great tidak. Kemudian yang membantu maknanya Jerusalem ataupun Baitul Maqdis adalah Cyrus the Great. Dia yang bantu membangunkan kembali Jerusalem ataupun Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Nabucodonosor. Nabucodonosor daripada Iraq 586 sebelum Masihi, hancurkan Jerusalem. Okey. Zulkarnain ni, kenapa dia satu tokoh yang maksudnya disebut dalam Quran dan hebat? Kerana dia berjaya mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam bahasa Quran disebut Ya'juj dan Ma'juj. Dia adalah makhluk aneh. Ya'juj dan Ma'juj ni makhluk aneh, iaitu, dan Ya'juj dan Ma'juj ataupun Gog and Magog ni nanti dia akan keluar. Dia akan keluar akhir zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ataupun Gog and Magog ni. Tuan-tuan sekalian, jadi Zulkarnain ini dia berjaya mengurung Gog and Magog ni. Tini Zubaral Hadid, kita baca surah Kahfi nanti bermula daripada ayat 84, kita boleh jumpa. Tini Zubaral Hadid maknanya berikan aku kepingan-kepingan besi dan dikurung. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Sampai sekarang ahli sirah masih maknanya berselisih di mana Gog and Magog ni ataupun Ya'juj dan Ma'juj ni dikurung. Tapi di antara tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj nak keluar nanti adalah keringnya Tasik Galili. Tasik Galili di Palestin, Tasik Galili. Dan sekarang tuan-tuan sekalian, Tasik Galili itu setiap tahun surut 1 meter air dia. Setiap tahun. Dalam Tasik Galili sekarang tinggal 50 meter je. Kalau konsisten turun, mana 50 tahun lagi kering Tasik Galili itu. Kenapa antara tanda ni kering Tasik Galili? Wallahu a'lam. Mungkin pressure Tasik tu yang tutup pintu tu. Mungkin sebab tu selama beribu tahun dia tak berjaya keluar. Sebab
pintu dia tu tak berjaya dikorek. Dalam hadis Nabi sebut, dia korek, tapi tak berjaya korek. Tak boleh keluar. Di antara tandanya adalah keringnya Tasik Gandiri. Dan Tasik Gandiri itu sekarang konsisten, maknanya setahun 1 meter. Okey. Saya nak cerita kat sini mengenai Zulkarnain ini adalah kenapa Zulkarnain berjaya menjadi susuk tubuh yang hebat. Dalam Quran Allah sebut, kerana apa? Kerana dia mengikut cause and effect ni. Allah sebut wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami sediakan, kami fahamkan Zulkarnain ini dengan cause and effect atau sebab-sebab berjaya tu. Fa atba'a sababa, dan diikut sebab-sebab berjaya tu. Dia buat cause and effect tu, dia buat. Nak senang faham, katakan hari ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ilmu mengenai kesihatan. Okey, salah satu dia adalah badan kita ni perlukan vitamin, contohnya vitamin. Jadi mana ilmu dah ada vitamin. Sampai tu tahap kita punya vitamin akan kurang. Vitamin D akan kurang. Vitamin C mungkin kurang. Antibody kita akan kurang. Jadi maknanya ilmu tu Allah bagi. Tapi apakah kita mengikut sebab-sebab tu? Fa'atba'a sababa. Ramai orang tahu, tapi ramai orang tak makan benda-benda yang bagus-bagus. Vitamin lah, benda yang bagus-bagus tapi tahu. Maksudnya apa? Tahu tapi tak ikut sebab-sebab tu. Tapi Zulkarnain Allah sebut wa atainahu min kulli syai'in sababa, kami fahamkan dia mengenai cause and effect ni, fa'atba'a sababa, dia ikut cause and effect ni ataupun sunatullah tadi, maka dia menjadi orang hebat. Kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa banyak kali Allah ulang fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa, ikut sebab-sebab tu. Ini sunatullah. Jadi maknanya, dan sunatullah ni real. Allah sebut walan tajida li sunnatillahi tabdila, kamu takkan jumpa sunatullah tu berubah-ubah. Real. So ini maknanya kalau tajuk kita pada hari ini mengenai musibah yang tidak dijangka, sebenarnya boleh dijangka. Kalau kita peka melihat, dekat negara kita memang taburan hujan agak lebih. Kalau umumnya macam tu, memang tiap-tiap tahun ada je banjir sana sini. Tapi terlebih sikit sebab mungkin maknanya cuaca tak menentu, ribut yang mungkin terlepas daripada Filipina, memang akan ada benda tu. So itu law of nature dia. Yang boleh kita usahakan, sebab musabab dia kita jagalah. Apa yang boleh dibuat, pastikan longkang tak sumbar, kan? Contoh macam kadang antara benda air tak boleh pergi tu, baru-baru ni longkang tu tersumbat. Macam mana air nak keluar pergi, kan? Itu benda sebab musabab ataupun cause and effect yang boleh kita perhatikan, yang boleh kita renungkan, kan? Dan begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kesihatan contohnya, kan? Otak kita ni, tuan-tuan sekalian, otak kita ni kan dia ada 3 bahagian kalau ikut Dr. Paul MacLean. Kita ada kognitif, kita ada limbik. Kognitif ni tempat kita belajar benda baru. Limbik ni bawah sikit, tempat kita mana ingatan jangka masa panjang ada di situ, kan? Dan kognitif ni dia boleh kecut. Kalau tak jaga makan, dia boleh kecut. Itu yang bila kecut kita dah mula lupa benda baru. Tapi sebab limbik tu berada di bawah, dia tak kecut. Ni bahasa senang faham, kecut tak kecut, dari bahasa saintifik dia. Maknanya sebab itu orang yang lupa ingatan jangka masa pendek, tapi ingatan jangka masa panjang dia tetap ingat. Dia tetap ingat, kat kampung dulu ke apa. Jadi kalau itu law of nature dia, daripada sekarang makanlah benda-benda yang boleh menjaga otak kita. Minyak ikan, benda-benda yang boleh merujuk, maknanya pakai perubatan apa yang boleh menyebabkan otak kita ni tetap okey, makanlah. Sebab itu law of nature, walan tajida li sunnatillahi tabdila, kamu takkan jumpa sunatullah itu berubah-ubah. Sampai stage umur tak jaga, kamu akan lupa. Dia start lupa. Dan banyak keliling kita dah macam tu. So daripada awal kita jaga, kan? Itu kalau dalam diri kita. Alam pun ada sunatullah, peraturan alam dan sebagainya. Itu bab yang pertama. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okey, habis bab yang pertama. Bab yang kedua,
Jadi dalam sunatullah ni dia ada benda yang kita jangka, boleh jangka law of nature, dan boleh kita usahakan sebab musabab. Dua benda tu kena faham. Dalam alam ni wujudnya benda tu. Benda kita boleh jangka, benda kita boleh usahakan. Okey. Bab yang kedua, dalam kita mengusahakan sesuatu benda, Islam ajar usahakan dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Ini kalau kita tengok dalam Quran ke, dalam hadis ke, Nabi banyak ajar. Kalau buat benda, buat sungguh-sungguh. Nak buat benda tu, buat satu benda dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu dalam hadis Nabi maknanya mengajar kita mengenai sifat malas. Sifat malas, hendaklah kita perangi sifat malas. Dan kajian mengenai sifat malas, malas yang tuan-tuan sekalian, misteri sifat malas ni, dia ada orang yang inborn, lahir-lahir memang ada sifat malas. Itu kita kena kenal diri kita, kita kenal diri kita, kena kenal anak kita, dan dia bukan keturunan. Sebab tu kadang-kadang kita kenal diri kita. Kita kata sekarang tak ada kerja lah, susah lah ini, tapi kita cuba perhati secara jujur. Kadang-kadang orang yang macam ini, dia ada sifat malas yang agak besar dalam diri dia. Jadi dan kadang ni tak sama. Sebab itu dalam hadis Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada al-ajzi, lemah semangat, dan al-kasal. Al-kasal ni the laziness, malas, the laziness. Sebab tu the laziness ni benda yang akan menyebabkan kita tak bersungguh-sungguh buat tu benda. Sifat malas, the laziness. Kalau kita tengok ayat itu, hadis itu, kalau dalam konteks bahasa, dia ada al ni ada the, very specific. So kalau kita jumpa madrasah, masjid contohnya kan, umum. Al masjid khusus, masjid mana? Lah. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dua-dua ada alif lam. Dua-dua ada the laziness. So kita kenal diri kita. Kadang-kadang orang, isteri takkan tahu, mak bapak takkan tahu, kita je tahu kadar the laziness kita tu. Ada orang penuh alasan, tak boleh lah, itulah sakit, padahal malas tu ada kat dia. Ini yang Nabi pernah ajar doa, maknanya. Dan orang malas apa, antaranya dia akan tangguh kerja. Dan dalam hadis Nabi sebut halaka musawwifun, maknanya rugilah orang yang sentiasa menangguh kerjanya. Surah Kahfi kita jumpa, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu katakan perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kan Quran ajar tu, hari ini punya kerja habiskan. Jangan nantilah, jangan. Itu benda-benda yang suruh kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian, saya biasa bawa orang pergi Palestin sejak 2009, dan hampir tiap-tiap bulan pergi Baitul Maqdis sejak 2009, hampir tiap-tiap bulan sebelum PKP. Sebelum PKP, sebelum pandemik, hampir tiap-tiap bulan. Orang satu hari, orang tanya kat saya, Ustaz, orang Yahudi ni apa kelebihan dia? Tanya kan, Ustaz biasa pergi ke Palestin kan, maknanya tengok bangsa macam hebat sangat, apa kelebihan dia? Okey, saya kata dia tak ada apa-apa kelebihan, macam kita juga. Kita makan, dia pun makan juga. Kita makan nasi, dia pun makan nasi juga, sama je. Cuma untuk faham, saya kata saya nak cerita satu kisah. Saya nak cerita buat satu kisah, dia kata, untuk faham. Okey, satu hari tuan-tuan sekalian, saya bawa grup diver pergi Palestin. Grup diver ni, penyelam ni pergi Palestin. Jadi kata, Ustaz, boleh tak bawa kami ni pergi diving dekat Palestin? Saya kata boleh. Okey, jadi grup saya waktu tu pecah pada dua.
grup-grup diver dengan grup-grup non-diver ni, maknanya yang non-diver ni, yang bukan diver ni pergilah melawan. Yang diver ni saya bawa pergi ke diving dekat Ilat. Dekat Ilat so, jadi maknanya daripada Jerusalem tu lebih kurang dalam dekat 3 jam lah. 3 jam pergi ke Ilat. Okey. Sampai di Ilat pagi tu saya nak diving, dah booking dah sebelum tu. Saya nak diving ni. Okey. Tengok lesen kau. Semua kita pun keluarkan lesen diving. Diving ada lesen kan? Tengok lesen. Okey. Tengok buku log diving. Alamak, tak bawa lah buku log diving lah. Tak bawa lah. Kata okey, tak apa. Kalau tak bawa, kami anggap kau lama tak diving. Kalau lama tak diving, kena buat refresh course dalam 2 jam. Sejam atas darat, sejam bawah air. Refresh course. Come on lah. Kau tengok kami pegang tank pun kau tahu kita dah biasa diving. No. Kita buat refresh course. Bersama saya dan juga yang grup saya tu ada Mak Saleh pun ada. Semua tak bawa buku log. So kami anggap kamu lama tak diving, lebih 6 bulan, kena buat refresh course. Jadi kita pun boring dengar je kan. Contoh sekalian dia tengok kita pegang tank, dia tahu kita biasa dah diving. Tapi dia ajak satu kat darat dan dekat air, tak ada skip walaupun satu bak pun. Tak ada skip pun sekalian. Satu bak pun tak ada skip. Kan? Aku tahu kau maknanya kau biasa diving, tapi kita kena buat. Okey. Saya diving dekat Mesir. Tanpa merendahkan bangunan tempat. Kita nak belajar attitude Kita belajar attitude Mesir. Aku nak diving ni. Boleh? Minta lesen? Lesen tak bawa lah ke hotel lah. Betul kau ada lesen ni? Betul? Betul ni? Betul. Okey. Kau ambil tank kat sana, ambil peralatan kat sana, jangan lupa bayar situ. Aku terkejut lah pandai kau. Mana tak jadi. Contoh macam di Dahab tu dia ada satu dipanggil Blue Hole ni, gelaran nama lain dia adalah Diver Cemetery, perkuburan diver. Berapa banyak diver meninggal kat situ sebab macam tu lah. Betul di lesen. Okey, ambil kat sana tank, itu peralatan, bayar situ. Aku terkejut lah. Diver Cemetery Dahab tu sekalian. Okey. Kemudian habis diving, saya lapar ni. Kita pun cari dekat Ilat tu, kawasan yang maknanya rata-rata Yahudi lah. Kita cari, tak ada kedai makanan maknanya yang Arab, tak ada. Walaupun sebahagian fatwa Eropah dan negara Arab, sembelihan Yahudi boleh makan. Kalau tuan-tuan pergi ke naik kapal terbang tak ada makanan vegetarian ke Muslim food ke, boleh order kosher, makanan kosher. Kosher ni istilah halal bagi Yahudi. Walaupun fatwa negara Arab dan juga Eropah, kosher boleh dimakan sebab orang Yahudi ni dia tak makan babi, maaf saya sebut dan dia sembelih atas nama Allah. Dia sembelih itu juga syamshim, sembelih atas nama Allah. Sebab tu fatwa Eropah ke sebahagian negara Arab kata boleh makan. Walaupun ada fatwa macam tu, saya tak tergamak makan. Tak nak aku. Kita cari restoran seafood, Asian Ginger Seafood. Saya ingat lagi nama restoran tu. Saya masuk restoran tu. Masuk saya buka menu. Apa benda lah ni kan. Tengok. Sekali tuan-tuan sekalian tengok, ada tom yum big brown, tom yum udang besar. Automatic saya punya mental block. Apa Yahudi mengarut tom yum tengah padang pasir, apa benda tom yum ni. Tapi yang lain-lain tak tahu nak makan apa, bolehlah minta tom yum. Okeylah, tom yum big brown dengan rice, white rice. Okey, tak lama lepas tu tom yum sampai. Saya tengok, rupa macam tom yum ni. Bau tom yum ni. Rasa, tuan-tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan sekalian, sebiji tom yum macam kat negara kita ni. Saya siap panggil chef dia. Jap, mana kau belajar masak tom yum? Kita belajar dekat Thailand. Semua bahan mentah daripada Thailand. Bahan rencah tu.
Tuan-tuan sekalian, dia kata tom yam sungguh. Pergi negara Arab, Asian restaurant, nasi goreng pun rasa nasi goreng cili, minta kari pun rasa cili, semua cili, tak ada kari, tak ada, tapi menu semua sama, menu lain-lain. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Orang Yahudi tak ada apa-apa, macam kita je kan. Saya biasa pergi sana, saya tahu. Wah, saya biasa bergaul ni orang sama. Beza dia satu je. Apa dia? Kalau dia buat kerja sungguh-sungguh. Dan benda ini pernah ada pada orang Islam. Orang Islam dulu buat kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Sebab itu bangsa Muslim pernah lead dunia sebab kesungguhan itu. Tapi sebab kemewahan sangat, kita spoil. Itu yang meninggalkan ilmu, tak nak belajar, malas, tak bersungguh-sungguh. Itu jadi habis. Negara Arab limpah, Allah bagi minyak, padahal tu untuk kesenangan umat Islam. Tapi dia spoil. Malas kerja lah apa. Akhirnya kerja kat negara Arab semua bukan orang dia pun, bukan bangsa dia pun. Jadi maknanya bab kedua ni untuk sunatullah, kita dah faham sunatullah, satu je, kena bersungguh-sungguh dalam buat satu benda tu. Benda yang dibuat sungguh-sungguh akan berjaya. Benda main-main buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Tuan-tuan sekalian, bola kan main-main, buat sungguh-sungguh nampak hebat. Permainan bola satu dunia tengok. Hari ni kat Barcelona ada perlawanan, dekat Malaysia pukul 2 pagi orang boleh tunggu tau. Nak solat tahajud pun tak boleh bangun macam-macam nak tengok bola. Sebab tunggu. Sebab benda main-main buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Kenapa benda yang sungguh-sungguh tak buat sungguh-sungguh? Kita berniaga, kenapa tak sungguh-sungguh marketing dia? Kita jaga kesihatan, kenapa tak bersungguh-sungguh? Hari ni kita nak kita sihat, tapi bersenamnya tak nak, makannya tak jaga, makan, tidur, makan, tidur, dengan harapan besok pagi kurus. Mana boleh macam tu? Sunatullah tak kata macam tu. Sunatullah kata jaga kesihatan, pergi jaga kesihatan. Kenapa tak bersungguh-sungguh? Benda yang sepatutnya sungguh-sungguh, kenapa tak sungguh-sungguh? Jadi bab kedua, kita faham sunatullah, cuma satu benda je. Kita kena balik kepada attitude macam mana di zaman Rasulullah SAW, iaitu attitude bersungguh-sungguh pada buat satu benda. Tuan-tuan sekalian, Rom dan Parsi bukan kerajaan yang kecil-kecil tau. Dinasti Sasanid Parsi 1000 tahun, Rom 1000 tahun punya hebat ketenteraan, ilmu dan sebagainya. 23 tahun Nabi SAW didik sahabat, tombang Rom dan Parsi. Kenapa? Sungguh-sungguh itu. Berbuat satu benda bersungguh-sungguh. Benda ni yang agak hilang daripada kita, anak-anak kita dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham. The laziness kena faham. Adakah malas kat aku ni? Isteri takkan tahu, anak takkan tahu, mak bapak takkan tahu. Kita je boleh jawab. Aku ni sebenarnya malas ke tak? Kita je boleh jawab. Dan sebab itu kalau susah sangat dan kita tahu benda tu, amalkan doa. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada lemah semangat dan juga al-kasal, malas. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, dan bab terakhir, bab ketiga so kita cerita 3 bab di hari ini. Pertama mengenai peraturan alam, yang keduanya setelah kita tahu benda yang kita boleh jangka dan boleh kita usahakan, sunatullah, law of nature, dan juga apa sebab musabab atau cause and effect. Bab kedua, kita kena buat satu benda bersungguh-sungguh. Bab yang ketiga, kita kena faham wujud ni juga satu benda dipanggil takdir. Takdir ni adalah ketentuan dari Allah pula. Tadi sunatullah, ketentuan yang Allah jadikan untuk alam. Ada satu benda lagi, iaitu takdir. Jadi maknanya takdir ni memang wujud. Takdir ni dia memang wujud, iaitu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang buat satu benda tapi tak berjaya. Jadi maknanya takdirnya ditakdirkan belum berjaya. Dia bukan main-main. Dia buat betul-betul tapi tak berjaya macam mana? Maknanya okey, itu ditakdirkan. Ni bukan yang malas, lepas tu tak berjaya, lepas tu salahkan takdir, dah takdir macam mana. Ni bukan macam tu.
usaha dia maksimal usaha tapi tak berjaya, maknanya itu takdir. Dan takdir itu wujud. Dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai tuah. Dalam bahasa-bahasa lain ada disebut sebagai bagai-bagai lah. Wujudnya benda tu, mana takdir. Jadi takdir ni memang wujud. Sebab itu, okey, bab ketiga kita kena faham, oleh kerana takdir tu wujud, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Kita dah tahu sunatullah, benda jangka, benda usaha. Kemudian bab yang kedua, usaha tu kena sungguh-sungguh. Bab yang ketiga, wujudnya takdir. Maknanya apa? Jangan lupa berdoa. Selain daripada usaha, doa, ya Allah jagalah kesihatan. Hari ni ada orang yang jogging bagai nak gerak, meninggal juga sakit jantung. Ada juga badan fit. Maknanya takdir lah. Tapi maknanya kena jaga, sunatullah kena jaga, tapi takdir. Ada orang berniaga betul-betul tak main-main, tapi macam tu je. Maknanya takdir. Jadi jangan lupa berdoa. Kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah permudahkan. Macam contoh zaman Covid ni kan, selain daripada kita jaga kesihatan, kita makan vitamin-vitamin, kita tingkatkan antibody dan usaha-usaha berbagai-bagai, doa, ya Allah peliharalah kami daripada penyakit berjangkit, ya Allah berikanlah kesihatan dan keimanan. Doa hari-hari, doa selain daripada kita usaha tu. Sebab takdir ni wujud, dia memang ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ajar kepada kita mengenai ketetapan alam, so kita faham. Kalau Allah ajar kita mengenai ketetapan Allah ataupun takdir, kita faham, maknanya usaha doa. Dan jangan pernah berputus asa dalam hidup ni. Lebih baik kat tuan-tuan muslimat sekalian. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama, mengenai musibah tidak dijangka. So kita faham, bacalah secara sunatullah dia, dan kita mohon Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami bantulah, ya Allah, beban kami ringankanlah, ya Allah, permasalahan kami berikan jalan keluar, ya Allah, hidup kami bimbinglah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah, ya Allah, isteri kami solehahkanlah, ya Allah, suami kami solehahkanlah,
solehkanlah ya Allah. Anak-anak kami soleh dan solehahkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayahmu, berilah hidayahmu kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.